Wanita sebagai pemimpin di dalam negara bukanlah satu perkara yang asing. Ikon wanita hebat seperti Siti Khadijah telah membuktikan bahawa wanita yang mempunyai kewibawaan di dalam keterampilan diri, jati diri, ilmu dan ekonomi dapat membantu ekonomi Islam dan membantu pejuang-pejuang Islam seperti Rasulullah SAW. Jadi, wanita harus bangkit dengan keterampilan diri, jati diri, ilmu dan kita bangunkan ekonomi bersama-sama tanpa melupakan nilai-nilai Islam dalam keberkatan hidup. InsyaAllah. So bagi saya, untuk menjadi wanita pemimpin Islam, kita kena bukan saja perlu ada keyakinan tetapi kita juga perlu tahu hak-hak kita dan had-had pergaulan dan perbatasan sesama kawan-kawan kita di dalam konteks sama ada minor ataupun major. Dan juga bagi saya dalam membawa atau menerajui negara sebagai wanita yang berdasarkan berprinsipkan kepada prinsip-prinsip Islam ni juga, kita kena lebih peka dengan do and don'ts, iaitu kita kena pastikan apa yang kita buat ini tidak bercanggah dengan agama Islam. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bagi pendapat saya, wanita itu perlu menerajui negara dengan prinsip-prinsip Islam kerana kita sendiri duduk di dalam negara Islam. Jadi kita perlu meningkatkan, memartabatkan Islam. Siapa Islam, siapa iman, tiadalah kita. Rasulullah juga telah berjanji, kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut sama. Jadi, bila kita kejar akhirat, Allah akan membantu lagi kita dalam menghadapi kehidupan agar lebih orang kata mendapat kejayaan dan lebih berkat. Terima kasih. For me, personally, women or men can both lead the nation with the right ilmu, with the right attitude. You can lead the ummah holistically. And if you have the Islamic principles, that's even better because Islam is the way of life. Therefore, with the right principles such as sabar, freedom, just, love, ethical, that's how we can actually lead the nation the right way so that the ummah has the right direction to become more progressive nation. And becoming progressive nation, that means we will have better economy, better outcome in literally everything. So I believe that with the right principles, especially Islamic principles, we can become so amazing holistically. Bermula daripada institusi rumah, wanita sendiri membentuk acuan dan transformasi untuk generasi yang akan datang yang lebih berjaya. Saya percaya kejayaan seorang suami sendiri belakangnya adalah seorang wanita dan kejayaan anak-anak belakangnya adalah seorang ibu. Bagi saya, wanita adalah tulang belakang kejayaan sesebuah negara. Bermula dari rumah. Masya Allah, lihatlah pejuang-pejuang Islam, pemimpin-pemimpin wanita Islam ketika zaman Rasulullah, Sayyidatina Khadijah. Beliaulah menjadi inspirasi kepada wanita-wanita sekarang untuk kita terus memartabat, mengangkat suara wanita, mengangkat suara aspirasi, menjadikan wanita-wanita inspirasi sehingga diangkat di mata dunia. Hanya berpandukan kepada prinsip-prinsip insya-Allah. Saya yakin sekiranya kita berpegang kepada prinsip-prinsip Islam, kita mampu melahirkan wanita yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Semestinya kita sebagai women leaders, wanita kepimpinan yang beragama Islam itu sendiri masih relevan yang seperti kita lihat pada sejarah-sejarah Islam. Yang pertama kita lihat Presiden Pakistan itu sendiri, Presiden Benazir Bhutto dan juga Presiden Indonesia iaitu Megawati. So dengan kecekalan mereka, mereka masih lagi dapat menakluki negara, memberi kepimpinan yang tahap tertinggi dalam memastikan negara mereka stabil, aman, damai dan tinggi ekonomi rakyat mereka. Tetapi mereka masih
kita panggil berlandaskan syarat-syarat Islam. So pendapat saya tidak salah untuk wanita itu sendiri untuk menerajui negara asalkan mereka ada kecerdikan yang tinggi dengan memberi landasan-landasan agama yang sangat kita hormati. Justru itu daripada saya. Terima kasih. Pendapat saya, wanita menerajui negara mengikut prinsip-prinsip Islam adalah diharuskan, dan kalau jika negara itu negara Islam adalah diwajibkan. Sebab apa? Nak tahu sebab apa? Okey. Seperti iklan di radio, syurga dan neraka anak-anak bermula di rumah. So, kita sebagai ibu, kita sebagai wanita harus menerapkan nilai-nilai Islam di dalam jiwa anak kita, sebab Islam banyak memberi nilai-nilai murni. Jadi daripada situ, anak-anak kita terdidik dan jati diri itu membawa kepada kebaikan seluruh negara. Terima kasih. Wanita boleh menerajui kepimpinan negara dengan syarat menjaga batas-batas sebagai seorang wanita di dalam kepimpinan. Kerana kepimpinan wanita adalah isu furuk, yakni mengikut peredaran zaman. Dalam konteks kita sekarang ini terlalu banyak isu-isu berkenaan dengan wanita yang mana perlu diperhalusi oleh seorang pemimpin wanita itu sendiri. Tetapi sekiranya keputusan itu melibatkan tentang di luar daripada isu-isu wanita, perlulah ketua itu mendapatkan pendapat dan juga pandangan daripada kaum lelaki. Pergerakan wanita dan lelaki perlulah sejajar, tidak perlulah kita untuk menidakkan di antara satu sama lain, kerana sebenarnya Islam mengangkat tinggi darjat wanita sama dengan lelaki. Maka kenapa tidak untuk kita katakan wanita boleh menerajui kepimpinan negara dengan syarat menjaga batas syarak yang telah ditetapkan di dalam hukum agama Islam kita sendiri. Dalam konteks Islam, saya rasa walaupun setinggi mana wanita itu menjadi tokoh ataupun pemimpin negara contohnya, tetapi masih lagi perlu kita ada batas supaya kita dengan suami kita masih lagi macam bila kita di rumah, kita masih lagi berada di syurga, kita masih lagi berada di suami. Itu pendapat saya lah. Okey, assalamualaikum.